Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, kejap ya, kejap lagi kita start. Okey, so untuk malam ini, tak ada orang je kan? Sunyi sekarang. Mentang-mentang esok cuti. Ke masing-masing dah balik kampung, dah pergi holiday agaknya cuti panjang kan? Dah tak ada orang dah. Saya je yang belum cuti lagi. Salam Puan Amira, Puan Ayun, Puan Aida, salam. Okey. Okey. Alright, so untuk malam ini, malam ni saya nak share something berkaitan dengan tangtai. Sebab baru-baru ni, bukanlah baru-baru ni, actually lama, banyak kali dah kan, banyak kali dah orang tanya saya berkenaan tangtai. Adakah tangtai ni boleh menyebabkan anak lambat bercakap? Adakah tangtai ni merupakan salah satu faktor anak lambat bercakap juga? Kan kadang-kadang saya jawab secara sambil lalu je, saya tak pernah buat satu live khas berkenaan tangtai. So tapi malam ni saya nak share berkenaan tangtai je, santai-santai. Okey, sebab saya tahu malam ni mesti tak ramai orang sebab mungkin orang dah ramai dah balik kampung, dah pergi mana dah kan, lagi jalan-jalan. Kan. Mungkin dah balik meraihkan Chinese New Year. Kita tak boleh pergi berziarah-menziarah kan. Boleh balik kampung je lah kan. Okey. So tak apa. Alright. So sebelum saya start, saya just nak tahu, bagi anda yang berada dalam ni sekarang ni, kan yang tengah join live ni, adakah yang tengah mengalami ataupun memang anak ada masalah tangtai? Ada tak? Ke macam just nak dengar je? Ke memang ada? Ke memang ada? Sebab saya nak kena explain dulu tangtai tu apa, kejap lagi takut ada yang tak faham. Ada yang tak tahu pula tangtai tu apa sebenarnya dan macam mana kita nak observe anak yang tangtai. Okey, masa anak tangtai tapi fasih cakap cuma tak boleh sebut orang yes. Okey. Tak apa, tak apa, nanti saya jawab yang tu. Alright. Ah, ada lagi tak yang tak ke ada yang tak tahu tangtai tu apa? Ada tak yang tak tahu tangtai tu apa? Ada. Okey, tangtai. Nama tangtai dia macam kan bunyi dia tu macam lidah terikat. Kan lidah tu terikat tangtai. Lidah tu diikat. Lidah tu terikat. Okey. So tangtai ni sebenarnya dia selalunya dapat dikesan dari ada yang dapat dikesan dari kecil, ada yang tak berapa dapat dikesan sangat, besar sikit baru boleh dikesan. Okay, tangtai ni adalah kalau macam ni, dia adalah condition pada lidah. Okay, lidah kita kan sepatutnya boleh gerak kan, boleh gerak macam ni, boleh boleh lateral movement, boleh naik ke atas semua tu. Okay, tapi dekat bawah lidah kita, kan kalau kita angkat lidah dekat bawah tu kan ada satu urat tu. Satu kat bawah lidah tu kan. So dia nampak satu urat tu kan. Frenulum nama dia. Okay, bawah lidah tu. So anak yang tangtai, okay, dia punya frenulum tu yang tu, kita macam terikat dekat tengah, tahu tak? Benda tu mengikat lidah kita di bahagian tengah. Tapi kalau anak tangtai, dia terikat di bahagian depan. Maksudnya dia benda tu ekstra sampai ke depan. Sampai ke tang tip yang depan tu. Kan? Dia sampai situ. Maksudnya mungkin ke depan sikit ada yang teruk, dia ada tahap keterukan juga. Ada yang teruk tu mungkin sampai ke tahap mungkin urat tu pendek dan melekat. Kan ada yang sampai tahap yang teruk macam tu. Ada yang tak teruk,
Okey, ada yang tak teruk maksudnya lidah masih boleh bergerak, cuma dia melekat sikit kat depan. Dia terhad sedikit, pergerakan tu sedikit terhad, tak terhad sepenuhnya. Kan? So, condition biasanya kan macam mana nak detect, macam mana nak check secara kalau nak tengok dekat anak masing-masing lah. Just tengok, okay, kalau anak yang ada tangtai yang sebab dia punya frenulum tu melekat kat depan, so kalau kita suruh dia jeli lidah, kalau jeli kan, kalau kita punya lidah tu akan bentuk, bulat macam tu kan kat depan. Kalau anak yang dengan tangtai, kemungkinan kita akan nampak macam ada sedikit W. Macam W sikit. Sebab dia tertarik. Okey, ada setengah tu memang tak boleh jeli. Sebab dia melekat, sebab dia teruk. Maksudnya tangtai yang teruk sampai tahap dia memang tak boleh nak gerakkan. Sebab mungkin dia terus bukan terlekat lah, tak boleh nak gerak. Urat tu mungkin pendek dan melekat terlalu dekat depan sangat. Dia macam tu. Okey? So kalau daripada kecil, dia tangtai ni sebenarnya dia macam ni. Biasanya kalau masa baby, doktor akan boleh detect. Contoh macam ni. Kalau anak tu tadi, masa lahir disebabkan bila ada tangtai, mobility ataupun pergerakan lidah tadi ni dia akan jadi terhad. Ikut tahap keterukan. Ada yang masih boleh bergerak, ada yang memang macam nak bergerak pun memang susah. Kalau yang teruk kan, anak tadi masa baby dia akan susah nak menyusu. Sebab nak mengisap sebab dia nak minum susu kan dia kena isap. So bila isap, lidah kena ada banyak pergerakan. Masa kita mengisap, kan lidah dia nak kena buat cupping and then dia nak kena tolak susu ke belakang untuk ditelan dan macam tu kan. So especially dia cupping lah dia punya movement tu. Okay, so kalau movement lidah ni tadi sangat susah, jadi masa kecil baby tadi ni tak boleh mengisap. Kalau yang teruk. So kalau yang tak boleh mengisap ni biasa doktor akan detect dan doktor akan buat surgery. Dia potong dia punya frenulum kat bawah tu dia akan potong sikit. Supaya lidah tu boleh release. So dia punya surgery tu setakat ni bukan surgery yang bahaya lah. Okay, dia minor surgery, dia kena potong untuk releasekan lidah tu. Supaya tapi still kena ajar, lepas tu kena ajar mengisap. Dan bila tang mobility ataupun dia punya tang ni, dia punya lidah ni dah boleh bergerak dan sepatutnya dah boleh mengisap. Dia kena ada latihan dan juga rangsangan yang kita perlu bagi untuk supaya anak tu boleh mengisap semula untuk yang ada tangtai. Okay, so kalau kata anak tadi ni masa lahir mengisap, okay, minum susu tak ada masalah langsung. Jadi biasa doktor tak akan concern. Doktor tak akan concern pasal tangtai ni tadi disebabkan dia tak memberikan efek yang negatif. Anak tu masih lagi boleh mengisap, boleh minum susu dengan baik. Tak ada masalah dekat situ. Kan. Kalau let's say anak tu daripada dia kecil tak boleh mengisap, mungkin sampai ke besar lah tak boleh. Disebabkan tang mobility tak ada. Tang lidah tadi tu tak boleh nak gerak, susah nak gerak. Tak boleh nak bergerak dengan secukupnya sebab dia macam urat tu melekat. Kan dia macam seolah ada urat tu terlalu melekat, dia tak boleh nak gerak. Macam tu. Okay, so kalau daripada kecil tak boleh isap susu, susahlah macam mana baby nak makan. Takkan nak pakai tube. Kan, pakai tube sakitlah pula kan. Dia jadi masalah lain pula nanti. So kalau nampak tangtai tu menyebabkan dia tak boleh mengisap, then dia akan dan ada lagi budak yang tak boleh mengisap bukan sebab tangtai. Ada juga masalah anak lain yang tak boleh mengisap tapi bukan sebab tangtai. Ada juga, tapi tu cerita lain. Itu cerita lain. Ada anak yang tak boleh mengisap walaupun tang dia okey je. Maksudnya lidah tadi tu bukan tangtai pun ada juga macam tu. So masalah lain, mungkin masalah motor, masalah sensori dan sebagainya. Okey, tapi salah satu concern apabila anak tak boleh mengisap dan doktor check ada tangtai dan doktor akan releasekan. Macam tu. Alright? Tapi kalau let's say tak ada tangtai, tak boleh mengisap, yang tu check benda lain lah. Check masalah lain lah, bukan tangtai lah tu. Okey? So and then tapi bila anak tu membesar, kita kena tengok juga dari sudut dia makan pula. Kan masa mengisap boleh, okey makan okey tak? Lepas tu kan bila 6 bulan ke atas kita dah start bagi makanan kan, makanan puri macam tu. Kan dia tak mungkin sepenuhnya solid tapi dah start bagi makan. So masa makan tadi ni okey tak dia makan? Maksudnya boleh tak dia makan dan gerakkan makanan tu dan telan? Maksudnya sebab kita makan, kita akan gerakkan makanan dengan lidah kita. Kita akan dia ada banyak motion, banyak pergerakan kat mulut ni, lidah kita, rahang kita. So lidah kena gerak. Makan lidah kena gerak. Kan? Tapi kalau kata lidah tak boleh nak gerak dengan baik, susah tu nak bawa makanan ke tepi, semua susah. Nak alihkan dia, nak membentuk. Dia panggil bolus. Kan? Dan nak bawa, nak transfer ke belakang untuk ditelan. So movement tu sangat banyak tau sebenarnya. Okay? Jadi
bila kata anak ni tadi tak boleh, makan tadi nampak, nampak macam okey, tak boleh lah dia punya makanan tu macam melekat-lekat, tak cuci, tak bersih, nak jilat lidah pun tak boleh, nak jilat lidah, sorry, nak jilat bibir pun tak boleh, katalah makanan ni kan, kita macam boleh macam tu kan kita boleh jilat kan, macam dia tak boleh buat. Tak boleh nak jilat bibir, tak boleh. Bukan dia tak reti tu lain cerita tau. Kalau tak ada tangtai, tak reti tu bukan sebab tangtai. Kan, tak reti ataupun tak, tapi kalau kata, oh memang ada tangtai yang dia menyebabkan dia nak jilat bibir dia pun tak boleh, and then ada makanan pun tak bersih, mulut dia macam ada makanan terkumpul, tak dibersihkan dengan baik, maksudnya dia tak pandai, tak boleh nak tolak makanan ke kiri ke kanan tu, yang tu pun mungkin should be jadi concern juga dan doktor boleh potong je, maksudnya boleh releasekan, boleh buat surgery dan releasekan. So dan tengok macam mana. Okay, and then seterusnya lepas fasa makan tu, okay, seterusnya adalah bercakap. Kan, seterusnya adalah suruh bercakap. So bila nak suruh bercakap, kalau tak faham tu masalah kefahaman lah, bukan masalah lidah. Okay. Kalau kita rasa jeli lidah, dia tak buat, tak faham, maksudnya masalah kefahaman. Kena tengok kemahiran meniru. Sebab anak tak bercakap ni bukan sebab lidah, bukan sebab struktur mulut bibir semata-mata, bukan. Banyak lagi reason lain dan selalunya hanya berapa persen je yang ada tangtai yang memang kan, yang memang delay. Dia bukan, dia kalau kita faktor penyebab sebenarnya tangtai bukan faktor penyebab anak lambat bercakap. Bukan. Dia bukan faktor. Okey, tapi tadi saya ada baca sebab bila anak tu nak bercakap, pertama sekali adalah dia kena belajar untuk faham. Bercakap kalau bila kita bercakap, lidah kita, cuba kita bercakap, kita tengok pergerakan lidah kita macam mana. Pergerakan lidah kita hanyalah lidah depan, angkat kat gigi ni, macam contoh bunyi te, re, se, le, semua kat depan kan. Tapi kita angkat sikit je. Angkat sikit je, tak ada angkat beria-ria, tak ada. Kan macam ni, kita macam saya cakap ni, tak nampak pun lidah saya bergerak kan. Disebabkan movement tu dia just touch sikit je. Lepas tu tengah, angkat tengah, ce, je, she, tengah. Tapi sikit je. And then belakang, ke, ge, nge, belakang. Belakang tak ada masalah. Kalau anak tangtai sepatutnya bunyi belakang, dia bunyi tengah tak ada masalah. Paling-paling pun bunyi depan. Sebab dia nak kena angkat lidah depan. Tapi kalau anak tu tadi boleh makan dengan baik, boleh makan dengan baik, sepatutnya tak ada isu, tak ada masalah untuk sebut. Sebab motion ataupun kita panggil sebagai movement tadi tu okey. Dia bukan limited punya movement. Sebab dia boleh makan lagi, pergerakan lagi besar. Kalau cuba tengok kita makan, pergerakan bila makan tu lidah kita lebih banyak bergerak berbanding kita bercakap. Berbanding kita bercakap. So dia sebenarnya bila nak bercakap, ada satu lagi kena faham, bila nak bercakap bahasa ni, pertama sekali kena ada kefahaman. Yang lain tu adalah fokus, eye contact, kemahiran untuk tiru, semua tu, itu adalah banyak kemahiran-kemahiran yang perlu anak ada untuk bercakap. So kalau kadang-kadang tu anak ada tangtai. Anak ada tangtai, lepas tu dan biasa kita akan check balik kefahaman. Dia tengok dulu. Biasanya kalau jumpa terapis, kalau kata parents kata, anak saya tak cakap lagi and dia ada tangtai. Biasanya as a terapis kita akan take note bertangtai tu, tapi kita tak akan check, kita tak akan terus go into conclusion, okay dia tak cakap sebab tangtai, sebab dia bukan faktor penyebab. Biasa kita akan check balik, kefahaman cukup tak, vocab cukup tak ni. Kalau vocab tak cukup, memang tak cakap. Dia bukan setakat faham je tau, dia maksudnya kena mencukupi. Bukan setakat faham sikit-sikit akan boleh cakap, tak, dia kena mencukupi. Mencukupi tu berapa? Okey, biasanya purata, kanak-kanak mula keluarkan first word dia, biasanya purata kefahaman dia, purata perkataan yang dia dah faham adalah sebanyak lebih kurang 40 ke 50 perkataan yang dia dah faham. Maksudnya kita sebut dia tahu apa maksud dia. Jangan dia tak tahu, okey tak boleh buat. Dia faham macam tu. Okey, itu satu. Ada kita kata, mama, mama dia tahu, okey tu mama. Dia tahu mama. Dan kita kata, adik ball, ni ball. Dia tahu mana ball, maksudnya dia kenal. Dia tahu, kita sebut je dia tahu. Tak payah nak tunjuk, tak payah nak berlakon dah. Maksudnya dia memang, dia dengar, dia tahu. Itu kefahaman yang perlu untuk anak bercakap. So kalau kata anak ni tadi, kefahaman dia tak cukup bagus, biasanya kita akan rawat dulu kefahaman dia. Kalau fokus dia tak cukup bagus, kita akan rawat dulu fokus dia. Kira tangtai tu last solution lah. Kalau nak pergi surgery, pergilah. Dia tak ada isu sangat. Tapi kalau pergi surgery pun, pergi potong. Kalau tak train dengan tak bagi input, still dia tak akan bercakap juga.
Dan kebanyakan, bukan kebanyakan lah, almost semua anak-anak yang kalau lambat bercakap, plus masalah tangtai, memang lepas potong pun kena pergi terapi juga. Dia takkan improve sendiri tiba-tiba bercakap. Tak, sebab bercakap bukan hanya bergantung kepada struktur semata-mata, tetapi lebih kepada input, lebih pada koordinasi, dia banyak benda. Okey. Okey, tangtai ganggu sebutan. Okey, tangtai yes, kemungkinan boleh ganggu sebutan. Okey, kemungkinan boleh ganggu sebutan. Macam tadi saya ada baca satu komen puan, uh, apa tadi, yang tak boleh sebut bunyi re, leh kan? Anak tangtai fasih bercakap tapi tak boleh sebut reh, leh. Okey, reh, leh kena puan Mai Sarah kena tengok anak umur berapa. Kena tengok anak umur berapa. Kalau anak di bawah 5 tahun tak boleh sebut bunyi R dengan betul, masih normal. Kena tengok. Maksudnya setiap bunyi dia ada umur tertentu yang anak sepatutnya dapat. Selagi dia berada dalam range yang normal, jadi is okay. Mungkin dia just lambat dapat sikit. Tapi kalau dia tak boleh sebut reh, leh, tapi teh, seh boleh. Jadi maksudnya bukan sebab tangtai. Dia tak boleh sebut reh, leh tu bukan sebab tangtai. Sebab, kenapa saya kata macam tu? Sebab teh, deh di tempat yang sama dengan reh dan leh. Tempat sama. It just cara hasilkan bunyi tu berbeza. Cara menghasilkan, tempat lidah tu diletakkan tempat yang sama. Jadi sebenarnya it's just cara je yang anak tu tak boleh buat lagi. Sebab reh dia kena ada sedikit reh. Dia sedikit geseran dekat lidah, dekat kita punya tu. Tapi teh dia hanya tekan dan lepaskan angin. Cara menghasilkan berbeza. Jadi maksudnya kalau anak boleh sebut teh, deh, reh, leh tu sepatutnya akan boleh sebut. Tapi kalau umur dia masih lagi dalam range yang normal, then it's okay. Mungkin take time sikit untuk dia dapat. Reh, leh lambat sikit tau. Reh, leh biasanya 5 ke 6 tahun dia punya range development dia. Bunyi yang paling susah sebenarnya. Bunyi yang paling susah. Okay. So sebenarnya, and then tu sebab kalau anak tangtai kena check benda lain dulu. Jangan hanya ingat, jangan hanya ingat tangtai semata-mata. Kena check banyak skill. Tahun 7. Oh, kecil no, tahun 7 lagi. Memang tak, memang reh, leh tu memang takkan boleh sebut. Dia takkan bunyi ke, ge semua tu, itu bunyi yang susah. Kalau boleh sebut dah okey. Okey, sebab bawah 3 tahun, kena ingat untuk semua, kalau bawah 3 tahun, memang anak kalau sebarang jenis pelet kita masih lagi consider normal. Bawah 3 tahun. Kalau bawah 3 tahun kita tengok dulu perkembangan dari sudut bahasa, vocab dia dah banyak ke belum, dari segi ayat dia berapa panjang, yang tu kena tengok, yang tu kena monitor. Sebutan kita just betulkan secara kita cakap dia betul dengan dia je. Kalau dia kata dia sebut salah, kita sebut balik yang betul, tu je. Sebab bawah 3 tahun memang dia punya organ sini belum matang dan sebutan akan banyak bercelaru lagi. Atas 3 tahun baru kita akan start tengok satu-satu bunyi mana yang dia masih lagi tak boleh nak sebut. So kalau bawah 3 tahun, pelat tak payah risau. Tak payah risau sangat. Bukan. Just monitor dan just betulkan secara tak langsung je. Tak perlu minta dia betulkan pun tak apa. Okay. Ah. Masuk tadika. Oh dia besar dah. Puan Hanifah. Okay, anak ABC huruf B selalu tak sebut tapi boy boleh. Kalau macam tu dia boleh sebut lah. Mungkin dia tak kenal B tu ataupun dia tak ingat B alphabet, faham tak? Dia tak ingat ataupun tak kenal B alphabet. Tapi bunyi beh di bibir tu, fonik beh tu dia boleh sebut sebab ball. Dia berbeza tau kenal huruf B dengan boleh sebut birth. Tak sama. Okey. Kalau kita cakap lah, kalau saya cakap Thailand. Ada orang boleh cakap Thailand tapi dia tak boleh tulis bahasa Thailand tu. Sebab dia boleh sebut tapi dia tak kenal alfabet untuk setiap bunyi tu yang represent bunyi, dia berbeza tau. So kalau anak tak kenal bunyi B, tak kenal huruf B, tapi boleh sebut ball, tu tak apa, tu tak ada kaitan. Dia tak ada kaitan. Dia sebenarnya kita nak tengok anak tu boleh sebut bunyi tak. Macam sekarang untuk speech ataupun untuk production ni kita tengok dia boleh sebut bunyi tak. Tak kenal huruf tak apa. Sebab kenal huruf tu cerita lain, tu dah masuk academic level. Kita dengar. Maksudnya kalau saya kata tadi bunyi teh, deh tu dia bukan kenal tau. Dia boleh sebut tak. Contoh kalau kita kata tidur, dia boleh sebut tidur ataupun dia jadi bunyi lain, jadi mido ke. Teh tu tak dengar, kita tak ada. Dia masuk setiap kali bunyi ada teh tu dia tukar jadi bunyi lain. Yang itu.
Tapi kalau kitanya mana huruf T dia tak kenal tu cerita lain, tu akademik. Itu lebih kepada mengenal alfabet kan. So dia tak sama, dia totally different things lah. Alright. Ah, Anda kata dah rilis tangtai dari baby ada kemungkinan masih tidak boleh sebut. Sepatutnya tak ada masalah. Kalau dah rilis daripada baby sepatutnya akan okey. Sebab tu saya kata kalau tangtai dia bukan faktor utama tau. Dia bukan faktor besar ataupun faktor yang memang kita akan look out. Dia tak sama macam kita kata masalah pendengaran. Kalau masalah pendengaran, yes memang faktor. Masalah kalau kata anak ada masalah pendengaran. Okey, kalau ada masalah pendengaran, memang selalunya akan ada masalah bahasa. Memang selalu susah nak bercakap. Mungkin kalau yang teruk, mungkin tak cakap langsung. Kalau yang mungkin tak teruk sangat, mungkin bercakap tapi bunyi banyak tak betul. Sebab dia ada impact kat situ. Tapi tangtai dia bukan faktor yang kita kata, oh kalau tangtai ni memang akan lambat cakap. Dia tak boleh macam tu. Dia tak macam tu. Sebab biasanya kita tengok dulu, boleh makan okey tak? Pergerakan tu. Kita nak tengok dulu pergerakan. Kadang-kadang anak ada tangtai tapi pergerakan okey, dia tak limited sangat. Maksud dia masih boleh makan dengan baik, masih boleh gerakkan lidah dengan baik. Jadi nak bercakap bukan kena gerakkan lidah sampai bukan, tak payah. Kan gerak kat dalam je macam ni je gerakan. Memang kalau bercakap pergerakan lidah kita depan, tengah, belakang macam ni je. Dia tak perlu pergerakan yang sangat besar. Tapi untuk bercakap kena ada input kat sini. So selalunya yang kita check input dulu. Sebelum sini check input dulu. Cukup tak vocab kat dalam ni, cukup tak? Ada tak faham, dia faham tak apa yang kita sebut? Maksudnya dia simpan tak perkataan kita cakap dengan dia tu? Simpan tu maksudnya dia ingat, dia faham, dia ingat dan dia simpan. Dia bukan faham sekali je. Dia boleh kena simpan. Okay, so kena tengok. Maksudnya, kalau let's say, okay, anak ada tangtai, dalam bab cakap kena check banyak benda. Bukan hanya, okay, ni sebab tangtai lah kot ni, pergi potong, okay lah. Selalunya 99% walaupun lepas rilis tangtai, kalau memang ada dalam bab cakap, kena pergi terapi juga. Dia tak ada tiba-tiba. Mungkin ada 1-2 kes lah kot yang tiba-tiba tu kan. Saya tak menafikan lah. Tapi dia sangat okey, dia sangat, kita panggil dia sangat rendah lah, dia punya percentage tu, okey. Dia macam tu. So that's why kalau anak bercakap kena check, alright. Anak bercakap sebab tangtai mengganggu, yes betul sebab tangtai kena training. Dia kena training juga. Okey, dia kena training juga. Dia bukan tiba-tiba kita potong je terus anak tu akan okey. Dia mungkin akan effect sikit. Tangtai tu mungkin, sebab tu saya kata kalau anda nak pergi release, nak minta doktor release, pergi je, tak ada masalah. Kata boleh minta je sebab benda tu is a minor surgery. Dia potong je kat bawah tu. Tapi still kena ajar juga. Dia bukannya kita potong je nanti dia terus cakap macam tu. Tak adalah macam tu. Kena ajar juga, tambah vocab dia kan. Barulah nanti anak tu akan dapat sikit-sikit. Dan mungkin saya kata benda tu kemungkinan akan mengganggu. Dari segi sebutan pun kemungkinan boleh mengganggu juga sebenarnya tangtai ni. Sebab dia berkait dengan movement kan. So kalau movement terganggu, of course sebutan akan terganggu juga. So kalau nak release, boleh je release. Let's say kata, okay, anak ada pelat-pelat sikit dan kemungkinan kan. So boleh je pergi ni minta potong, minta release surgery dan tak ada masalah pun sebenarnya. Dia bukan satu yang ni yang besar. Tapi kalau kata let's say kita dah ajar dia bercakap, dia boleh cakap elok je. Makan pun elok, bercakap pun elok je. Tak ada pelat terapa dan tak apalah, tak payah release pun tak apa. Kan. Tapi kalau lambat bercakap dan kena check banyak benda lah. Alright. Hmm. Anak umur 4 tahun setengah tak boleh cakap lagi, 4 tahun 5 bulan. Yang ni kena check ni pun Hazlinah. Saya tak ada tak ada magic. Nak tahu apa masalah dia. Dia definitely anak lambat bercakap kena check. Kita kena tahu masalah dia dekat mana. Sebab anak lambat bercakap ni dia bukannya satu masalah. Dia bukan lidah ni, masalah lidah ni. Dia bukan. Ni tak cakap cuba pergi asah lidah. Dengan kan selalu ada juga yang cakap yang tu. Cuba pergi asah lidah. Saya tak asah lidah tu macam mana? Macam asah pisau ke? Ingat burung nak asah-asah je tu. Kan? Tak, dia bukannya satu sebab faktor okey tak cakap ni, okey makanlah, ni makan ubat ni nanti okeylah tu. Dia tak macam tu, definitely tak macam tu.
Okey, dia kena check satu, kita kena check satu-satu. Okey, kat mana sebenarnya isu dia? Maksudnya okey, sekarang fokus okey ke tak? Eye contact okey ke tak? Okey, faham ke tak ni? Vocab cukup ke tak? Kita check satu. Okey, kalau kita dah katalah okey, semua okey. Tapi okey, kenapa tak sebut lagi? Dia boleh tiru tak kita sebut? Adakah dia susah nak tiru? Adakah kita ajar pergerakan bibir mulut pun tak boleh nak tiru walaupun dia sangat faham? So, kalau tak boleh tiru, mungkin masalah itu. So kena check satu layer by layer untuk kita tahu mana satu sebenarnya masalah anak kita ni dan kita tackle yang kat situ. Sebab ada sangat banyak sebenarnya, banyak. Okay, kalau saya nak cerita dia ada 3, 1, 2, 3, 5 biasanya saya akan ajar. Ada 5 level, kan. Ni saya ajar dalam NAC. Biasa saya ajar dalam seminar anak-anak cakap. Lupa nak cakap. Okay, lupa nak cakap. Malam ni adalah last call. Last untuk early bird seminar anak-anak cakap nanti untuk bulan Februari. Bagi siapa yang nak mengupas layer by layer, anak yang ada masalah dekat mana, jadi saya sarankan join NAC sebab saya akan kupas setiap layer mana yang anak ada masalah tu dan anda akan tahu okey anak sebenarnya berada di layer mana yang masalah dia dan kita tackle masalah dekat situ dengan aktiviti yang sesuai lah. Kan baru kita tahu anak kita ni masalah dekat mana. Macam Puan Azan tanya masalah apa masalahnya. Kita kena check satu-satu. Okay, eye contact macam mana? Attention, ada 3 jenis attention yang you kena check. Kan? Setiap satu attention tu semua dah okey ke belum? 3 jenis attention. Kalau kata turn taking tu macam mana? Kalau kata meniru, 3 level meniru, you kena tengok 3 level meniru yang anak dah master ke belum? So ada banyak benda yang kita kena check satu one by one dan daripada situ baru kita boleh simpulkan okey anak ada masalah this area, because of that dia masih lagi belum bercakap. So kita tackle dekat situ. Alright. So okay. So malam ni sebelum lepas saya live mungkin dalam pukul 11 macam tu adalah kita akan tutup early bird. Dah harga dia akan berubah lah. Kita dah habis early bird punya ni. So untuk malam ni, untuk anda malam ni bagi siapa yang nak register early bird masih ada peluang pada sekejap saya dah pin kan. Pada link yang dipin kan. Link yang dipin tu boleh ni hanya RM99 saja satu hari penuh. Ataupun 2 hari lah bagi yang ambil live recording. Ada 2 hari. Maksudnya sehari penuh dengan esoknya hari Q&A. So 2 hari. Okay. Ini saya kupas layer by layer. So kita boleh tahu mana satu. Tak kisah anak tu sebenarnya apa sahaja diagnosis dia, kita kena check layer by layer juga. Kopik satu-satu. Baru kita boleh kita kupas satu persatu skill anak. Okay. Okay. Macam mana nak ajar? Selalu ajar cakap pakai flashcard. Boleh nak ajar pakai flashcard tapi kena ada cara. Kan? Kena tahu level dia kat mana, kena tahu masalah dia kat mana. Contoh. Okay, contoh kita ajar anak pakai flashcard. Tapi anak ni eye contact pun tak ada. Attention pun tak ada. Kita cakap dengan dia tak perasan pun kita cakap dengan dia. Dia macam seolah-olah masih berada di dalam dunia sendiri lagi. So kalau macam tu pakai flashcard pun tak guna, pakai toys pun tak guna. Sebab attention dia kita tak tackle dulu. Kena betulkan part attention dulu, betulkan dulu eye contact dan baru kita present flashcard, kita tunjuk kat dia dan dia akan tengok. Dia macam ni lah. Contoh, kita pergi kelas nak belajar bahasa Mandarin. Dalam kelas tu, kita tak bagi tumpuan pun dekat cikgu tu ajar. Contoh, cikgu duk mengajar kat depan, kita tak bagi tumpuan. Kita memang, masa tu kita tengah fikiran terganggu lah. Dia macam ada benda yang kita fikir. So, kita duduk ni, kita duduk menyonting kat kertas. Contohlah kita duduk menulis kat kertas. Kita mungkin dengar cikgu ni cakap. Tapi apa benda dia cakap aku tak tahu. Memang bunyi je. Tak fokus pun. And even tak tengok pun apa yang dia tunjuk kat depan. Kita sibuk dengan kita punya hal, kita tak bagi tumpuan. Adakah kita boleh dapat vocab yang cikgu tu ajar? Macam tu. So anak kita ni kita kena tengoklah adakah dia mengalami masalah tumpuan. So masalah tumpuan ni saya kata tadi ada 3 jenis tumpuan yang kita nak kena tahu. Kena check satu-satu. So daripada situ baru kita boleh tahu okey kita nak tackle bahagian mana. So that's why kalau isu berkenaan cakap ni apa aktiviti nak buat bergantung kepada apa masalah anak tu. So kalau anak tu ada masalah fokus, pakailah flashcard, pakailah toys apa pun sama je result dia. Kan still dia tak akan belajar vocab juga. Tak kisahlah flashcard ke apa, flashcard tu boleh guna. Dia salah satu bahan yang kita guna. Tapi ada condition tertentu yang kalau kita guna pun tak guna. Dia tak memberikan kesan. Sebab anak tu ada isu lain yang kita nak kena improvekan terlebih dulu. Macam tu contohnya. Okay.
Ataupun, dia tak boleh nak ingat pun apa yang kita cakap. So, still tak boleh nak cakap juga. Ataupun dia tak reti pun nak tiru apa yang kita sebut. So tak boleh juga nak sebut, nak cakap. Itu benda-benda yang kita kena tengok. Dan lepas tu bila kita dah tahu which area, which level, baru kita attachkan dengan apa aktiviti nak buat untuk improve that area. Macam tu. Okay? Join NSC. Nanti saya ajar. Nanti belajar kat dalam NSC. Kalau nak belajar lah, kalau tak nak tak apa. Okay. Ramai je. Hari tu saya ada jumpa seorang yang ada tangtai juga. Tapi ada banyak isu lain lah. Eye contact, attention. Kena betulkan yang tu dulu. Anak murid detect tangtai grade 3. Susah nak tiru sebutan. Okay. So kalau dia susah nak tiru sebutan yang melibatkan lidah, mungkin boleh buat. Tapi kalau dia juga ada kesusahan nak tiru pergerakan dengan bibir yang tak melibatkan lidah, yang tu bukan sebab tangtai. Okay, so kena tengok what kind of pergerakan. Kalau pergerakan ka, definitely tak mengganggu. Dia tak ada kaitan dengan tangtai sebab ka bunyi belakang. Frenulum dia lekat kat depan. Bunyi lidah belakang definitely boleh angkat. Sebab dia just angkat. Ka, tak ada kena angkat lidah depan kan. So kalau dia boleh sebut ka, maksudnya, tapi nak sebut ta tak boleh, susah. Yang tu yes, mungkin. Mungkin sebab tangtai. Tapi kalau ka pun tak boleh tiru, mamu, mi, tak boleh nak tiru. Yang tak ada melibatkan pergerakan, okay, yang tu bukan sebab tangtai. Tu mungkin lebih kepada motor planning dipanggil. Motor planning. Ataupun mungkin boleh check the sign of, kita panggil apraxia of speech ke. Something macam tu. Ada. So dia ada benda yang kita kena check macam tu. Sebab dia kena ingat tahu lidah kita movement untuk bercakap hanya sikit je. Dan selalunya tangtai ni dia akan efek bunyi depan je. Teh, de, re, se, le. Tu je. Ke, ge, nye, nge. Takkan efek. Sepatutnya takkan efek. Sebab movement lidah belakang semua dia tak terganggu dengan tangtai. Mungkin lebih kepada input. Mungkin lebih kepada motor planning. So yang tu kena check. Alright. Seminar online. Seminar nak cakap tu online. Okay, online. Satu hari saya kupas satu-satu. 6 jam lah lebih kurang. 6 jam. So ada yang pergi release. So sebab tu saya kata boleh je release. Tak ada masalah. Okay. Yes, betul. Betul Puan Hanifah. Ada tangtai tak ada. Kalau tangtai yang teruk memang mengganggu sebab dia melekat. Dia movement tu mengganggu. Kan. Jadi kalau doktor suggest operation je. Sebab dia bukan operation yang major besar-besaran kan. So boleh je. Macam mana nak tahu suruh anak jeli lidah. Kalau dia tak buat tu suruhlah jilat. Kita observe lah time dia jilat aiskrim ke, time dia buat something yang melibatkan pergerakan lidah ke depan. Kita boleh nampak kalau time makan tu boleh tak macam ada benda lekat kat bibir ke, dia boleh tak dia jilat ke something. So kalau anak ada tangtai, kan kalau nak sangat buka je mulut je, tengok bawah je. Tengok bawah lidah. Kalau frenulum tu melekat kat depan tu, then kalau dia jelir pun kita nampak macam ada shape W sikit. So itu tangtai lah. Kan. Buka je lah mulut dia tengok pun boleh. Pun boleh kan. Okay. Dapat something. Simple je sharing saya malam ni pasal tangtai je. Biasalah memang kita akan check semua. Sebab tu saya kata kadang tangtai dia bukan hanya sekadar pergerakan dia, kadang-kadang pergerakan mulut kita, lidah kita, dia bukan hanya struktur. Kata-kata kalau struktur bagus pun, kalau motor planning tak bagus akan ada masalah. Motor planning tu adalah arahan daripada otak suruh mulut kita gerak macam mana. Itu motor planning. Okay, motor planning yang saya sebut motor planning. Motor planning itu adalah arahan daripada otak, dia bagi dekat mulut kita untuk gerak macam mana. Itu motor planning. Kadang-kadang struktur okey, lidah okey. Maksudnya tak ada muscle otot semua okey.
Otot bibir, otot mulut, maksudnya tak ada kecacatan langsung dekat sini. Tapi tak boleh nak gerak. Yang tu yang kita nak check, ada tak kaitan yang menyebabkan otak tadi tak boleh nak menyampaikan mesej daripada otak tadi mungkin tak sampai kat sini disebabkan ada gangguan. Dia bukan gangguan, hantu syaitan ke bukan, okey, tapi dia lebih ataupun masalah mudah dia yang melibatkan saraf lah. Maksudnya the transfer of information tu. Sebab kita kan setiap pergerakan jari tangan kita kan diberi arahan oleh otak. Otak yang akan bagi arahan sampai kita jadi benda tu automatik baru dia akan tukar. Kan kalau kita belajar dulu sains ada yang ingatlah, saya pun tak ingat sangat dah, simpatetik lah, parasimpatetik lah, whatever semua tu kan. Tapi sebelum anak tu mula-mula nak bercakap, kita kan contoh kita pergi belajar Mandarin, cikgu tu sebut ma, kan dia ada sampai sekarang saya tak boleh nak sebut benda tu dengan betul. Yang ada empat dia punya tu kan, ma, naik atas tu kan, turun bawah naik atas tu. Kan. Bila kita nak buat benda yang kita tak pernah buat, pergerakan yang kita tak pernah buat dan baru belajar, otak kita kena berfikir. Kena bagi arahan sampai kita dah praktis banyak kali dia akan jadi automatik. Once automatic dia dah tak lalu sangat dah pathway otak tu. Tapi sebab tu kalau anak yang baru mula nak belajar, dia kena lalu pathway yang melibatkan otak kena fikir macam mana nak gerak, dia kena agak pergerakan tu macam mana. And then dia kena sampaikan maklumat tu pergi ke mulut, okay kau gerak macam ni. Dia maklumat daripada otak tu, kadang-kadang anak tu tahu dia nak sebut apa tapi dia tak boleh nak buat. Because of information tak sampai. Information daripada otak tadi ni yang hantar tu tak sampai. Mungkin terhilang di tengah jalan, tersekat kat tengah jalan ataupun kadang-kadang kalau sampai tersalah. Sampai tu salah. Pergerakan tu jadi lain, tak sama dengan apa yang dia nak buat. Dia gangguan. Okay. Itu motor planning issue. Sebab tu kadang-kadang kalau tangtai pun, kan tangtai kalau kadang-kadang ada setengah tu memang okey, memang ada tangtai. Dan kita kena tengok ciri-ciri lain juga, okay, which one yang berkait dengan anak tu tadi. Sebab tu kata tangtai ni dia bukan, dia tak adalah nak kata satu isu yang terlalu, kita kata okey inilah faktor isu besar penyebab anak lambat cakap sebab terlalu banyak faktor yang kita kena tengok pada anak tu sebenarnya. Sometimes bukan tangtai pun. Tapi kalau ada tangtai nak pergi release, just pergi je, tak ada halangan. Just pergi release je tapi jangan lupa bagi input lah lepas tu. Kena ajar juga tau, dia bukan tiba-tiba terror, kena ajar juga. Okay. Dan kita memang akan check lah. Kalau speech therapy biasa dia akan check structure pergerakan movement kita akan check. Telinga, structure mulut memang kena check lah. Tapi kalau kefahaman tak ada, anak tadi tu tak boleh duduk diam, attention pun tak ada, susah nak check. Nak gorek mulut tak boleh. So fokus dulu untuk betulkan attention, betulkan dia punya kefahaman dulu dan kita tengok macam mana. Dan baru akan kita tengok kemungkinan adakah okey tangtai ni juga terlibat ke tak. Dia macam tu. Okey. Banyak benda lah kena consider. Bila buat terapi anak-anak tak bercakap ni banyak benda. Actually sangat banyak benda. Sebab tu kalau setakat nak bagi tips, siapa-siapa boleh bagi tips rangsangan bahasa. Kan nak kena buat apa, komen yang tu kat internet berlambak. Okay. Tapi the real therapist dia tahu nak differentiate anak ni sebenarnya isu dia dekat mana. Bukan hanya rangsangan bahasa saja. Okay. Dia ada setengah anak-anak dengan rangsangan bahasa dia tak jalan. Bagilah teknik rangsangan bahasa macam mana pun tak jalan. Because of ada isu lain yang kita nak kena check one by one. Anak boleh sebut nama mama ayah, air, nanak. Bukanlah okey je tu. 3 tahun. Mungkin sebab vocab tak cukup. Just tambah input dia. Tambahkan lagi vocab. Kalau dah boleh cakap bunyi neh. Neh tu kan kena angkat lidah neh kan. Ke ada, bunyi depan ada, bunyi tengah ada, bunyi ye bunyi tengah. Bunyi neh bunyi depan. Meh bibir. Reh. Reh tak. Itu tak, air tak ada bunyi reh. Ke boleh sebut belakang. Nanak ke tak ada. Bunyi depan bunyi tengah ada. So maksudnya bukan tak ada, patutnya dia boleh cakap. Sepatutnya tak ada isu untuk bercakap. Tak ada kaitan dengan tangtai lah. Mungkin vocab. Mungkin dia tambah vocab. Nak tambah vocab pun kena tengok juga layer lain. Ada tak gangguan lain yang mengganggu anak tu daripada dapat vocab. Kan yang tu. Vocab tak cukup ni. Okey anak kenapa anak tak cukup vocab? Dia susah lah nak faham. Apa yang menyebabkan dia susah nak faham tadi tu? Ada lagi. Dia ada 3 layer. Untuk bahasa saja ada 3 layer. Untuk layer yang bawah tu ada lagi layer lain nak kena tengok. Sebab tu saya kata kan ada 5 layer yang nak kena korek satu-satu. Baru kita tahu anak tu sebenarnya masalah dekat mana.
So 5 layer ni, dalam NSC saya ajar. Sebab memerlukan masa yang panjang nak explain. Satu layer kadang-kadang separuh hari, satu layer je saya explain. Okay. Panjang. Dia nak faham benda tu. Tapi saya cuba untuk anda fahamlah. At least puas hati kan kita faham anak kita. Pola naik atas tu lah, lah. Sasar naik atas. Dia kita tengok kalau dia boleh buat bunyi tu definitely sebenarnya boleh buat. Bola tu definitely naik atas. Kadang tu dia tak reti nak buat. Kalau anak yang kecil sangat, pergerakan ni susah tau dia nak tiru, kena duduk depan cermin. Kalau kecil sangat, setahun 2 tahun, kita kata, "Tadi buat lidah macam ni." Dia tak boleh nak agak tu lidah dia kat mana. Tak boleh nak agak sebab tak nampak. Kena duduk depan cermin, belajar sikit-sikit. Dia kalau yang terror boleh dia boleh agak kedudukan sebab anak kita ni kalau 2 tahun ke bawah, mata kat mana pun kadang-kadang tak kena. Dia punya coordination tu. Kan eye hand coordination dia masih lagi tak berapa bagus. Nak maksudnya okey nose, kat sini, lepas tu baru ke nose, lambat sikit macam kadang-kadang tak kena kan sebab coordination. Bukanlah benda tak normal, it's just a coordination lah, dia tengah learning coordination. So dia macam kedudukan kat mana pun dia masih lagi tak tepat. So sama juga kedudukan lidah kat mana pun dia macam masih lagi tak tahu macam mana kedudukan yang betul yang nak tiru kita tu. So sometimes kena consider the skill jugalah. Bukan kalau tak boleh tiru tu terus ada masalah lidah, tak ada. Masa rilis tangtai ada anak katil sebelah, anak tangtai dan ada cecair dalam telinga. Cecair dalam telinga tu kena tengok mengganggu pendengaran ataupun tidak. Kalau mengganggu pendengaran, dia boleh menyebabkan lambat bercakap juga sebab isu masalah pendengaran memang faktor penyebab. Dia memang faktor. Sebab tu prosedur hospital kena pergi check telinga. Sebab dia nak buang satu faktor yang menyebabkan anak ni lambat bercakap tadi, nak buang siap-siap. Dah pergi check telinga normal, okey kita buang faktor masalah pendengaran. Sebab masalah pendengaran memang faktor. Dia memang faktor utama. Faktor utama. Dia tergolong dalam faktor utama. Okay. Sebab kalau tak dengar macam mana nak faham? Tak faham definitely tak cakap. Lepas rela tangtai tak warded, balik rumah petang tu terus. Oh. Okey. Sebab tu kata kan, dah release tangtai pun bukan anak tu boleh cakap terus tau. Kena bagi input, kena ajar balik everything, all the skill yang dia tertinggal, yang tak cukup, kena ajar balik juga. Contoh dia ada tangtai, ada masalah attention. Saya akan ajar masalah attention dulu. Itu lebih besar. Itu adalah kemahiran wajib tu untuk bercakap. Attention, eye contact, kemahiran wajib. Dia masuk wajib kena ada, wajib kena bagus untuk anak tu boleh bagus bercakap. Tapi tangtai dia tak adalah satu ni. Kecuali kalau memang daripada kecil ada masalah. Tangtai tu menyebabkan masalah yang tak boleh nak makan, tak boleh nak mengisap. Yes, yang tu daripada awal doktor dah release siap-siap. Okay. Alright, so dapat sesuatu malam ni. So hopefully bagi yang nak tahu detail, kan anda nak kita nak kupas anak kita layer by layer. And yes, saya sarankan untuk anda join seminar anak-anak cakap. Bukan saja-saja nak suruh join kelas saya, tapi because of kalau betul-betul anda nak faham layer by layer, bagi saya satu masa seharian untuk saya explain untuk anda faham. Saya explain layer by layer. Kan. Then baru boleh tahu apa benda sebenarnya yang mengganggu ataupun apakah gangguan-gangguan yang menyebabkan anak kita jadi susah nak bercakap. Gangguan-gangguan tu. Macam gangguan sebut macam kena gangguan apa pula kan. Macam nak kena jumpa ustaz ke apa ni. Malam ni adalah kita punya last call untuk harga early bird. So jangan terlepas harga early bird sebab lepas harga early bird dia dah tak early lah, dia jadi late bird. Late bird dia selalunya kurang sikit lah, dia rezeki dia mahal sikit. Early bird RM99 sahaja untuk satu hari penuh plus plus kita ada sesi Q&A kan. Alright, boleh klik link yang diberikan. So boleh terus mendaftar secara online. Alright, kita jumpa lagi nanti insya-Allah. So selamat bercuti bagi yang bercuti. Selamat balik kampung bagi yang balik kampung. Hati-hati jalan raya dan juga selamat happy Chinese New Year kepada yang menyambut Chinese New Year. Okay, saya pun nak balik raya tapi tak boleh. Bukan tak boleh pergi menziarah-ziarahi. Kan nak balik pergi menziarah juga.
Tapi tak boleh kita pergi holiday tempat lain. Okey, itu saja. Alright, kita jumpa nanti. Thank you Puan Azrina. Nanti kita jumpa di NAC. Dan live saya pun insyaAllah ada lah. Jangan risau. Okey. Janganlah risau tak siapa tak join NAC, saya tak mengajar dah, tak adalah. Saya live macam biasa insyaAllah. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.